Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita, kelas ketiga. Terima kasih. Okey. Siapa yang attend kelas saya minggu lepas, kelas slot pertama dengan slot kedua, kita dah belajar ubahan sonsang dan ubahan langsung. So, dalam 1.1 ubahan langsung, 1.2 ubahan sonsang. So, basic kita dah ada bagaimana ubahan sonsang dengan ubahan langsung tu. Dan cikgu juga dah ajar step-step dia. So, untuk kali ni kita akan belajar 1.3 ubahan bergabung. So, apa itu ubahan bergabung? Tengok kat sini budak yang tanya, cikgu, ubahan bergabung tu apa? So, cikgu explain. Ubahan bergabung melibatkan ubahan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan sonsang. So, kalau kita tengok kat sini, daripada nama dia sendiri, kita dah nampak dah. Bergabung. Dia gabung apa? Dia gabung antara ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan sonsang. Okey, dia campur semua, dia jadilah ubahan bergabung. Okey, so standard pembelajaran kita kali ni, kita nak menentukan antara hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan bergabung. So, kena ingat kat sini kes ni dia akan ambil 3 atau lebih. Sebelum ni kita belajar 2 tu ubahan tercantum. Okey, kita tengok contoh. Okey, secara umumnya, satu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara sonsang dengan Z kuasa M. So, dia bagi kita berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara sonsang. Maksud dia gabung terus langsung dan sonsang. Jadi kita tulis sebagai Y alpha X kuasa M per Z kuasa N. Ni dalam bentuk ubahan. So, bila kita tukar dalam bentuk persamaan, dia akan jadi, ingat, bila tukar persamaan, ada sama dengan. So, bila ada sama dengan, kita letak K pemala dia. So, di mana M dengan M tadi, kita belajar sehingga kuasa 1, 2, 3 dan punca kuasa 2 dan 3 sahaja. 1 per 2, 1 per 3 maksud dia punca kuasa. 1 per 2, punca kuasa 2. 1 per 3, punca kuasa 3. Okey, kita tengok contoh. So, ingat kita tulis sebagai Y alpha X kuasa M per Z kuasa N. So, kalau kat sini kita nampak yang langsungnya adalah X, yang sonsangnya di bawah ni adalah Z. So, kita gabung sekali. Okey. Contoh soalan. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, tengok kat sini dia bagi kuasa 2X. Jadi, kita tahu dah X kuasa 2. Okey. Dan secara sonsang dengan punca kuasa 2Z. So, kata kalau punca kuasa, instead of kita tulis 1 per 2, kita terus tulis square root Z ni. Terus tulis square root Z. Okey. So, bila cara ubahan, ini hubungan dia dalam bentuk ubahan. Y alpha X kuasa 2 per punca Z. Bila tulis dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan KX kuasa 2 per punca Z. Okay, now dia bagi situasi. Ini situasi. Jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36. So, you ada nilai pertama, kita ada nilai kedua, dan kita ada nilai ketiga. Kesemua pemboleh ubah kita ada dalam tu. So, dia minta ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Maksud dia nak kita tulis Y sama dengan apa. So, langkah pertama macam biasa, tulis dalam bentuk hubungan. Ini bentuk hubungan ubahan. Yang kedua, kita tulis dia, jadikan dia dalam bentuk persamaan. So, ini kita punya second step. Ingat macam hari tu, cikgu ulang balik benda yang sama. Kemudian third step, kita cari nilai K. Cari nilai K dan kita tulis persamaan dia yang akhir sekali. Ini adalah third step. Tulis balik di mana kita gantikan nilai K balik dalam persamaan. So, dapatlah kita punya ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey.
Kita tengok contoh. 23. Tengok buku teks ni ada dalam buku teks contoh 23. Ya, contoh 23 dia bagi dalam bentuk jadual pula. So, jadual menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So, bermaksud kita tulis sebagai Q kuasa 3 dan secara sonsang dengan R. Jadi, kita tulis P alfa Q kuasa 3 per dengan R. Okey, tengok balik. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara sonsang dengan R. Okey, so now daripada sini, tulis dia dalam bentuk persamaan. P sama dengan K Q kuasa 3 per R. Macam tu. So, masukkan nilai yang ada. Mana nilai yang kita ada 3-3? Nilai pertama. Kolom pertama. Okey. So, kalau kita nampak pada kolom pertama kita, dia ada nilai P, dia ada nilai Q, dia ada nilai R. So, masukkan 3-3, dapatkan nilai K. So, K kita adalah 3/10. So, tulis balik. Ini kita punya yang persamaan akhir. Maksud dia P dalam sebutan Q dan R. So, now nak cari nilai X. Nombor 1, kita nak cari nilai X. Maksud dia kita masukkan nilai P dan masukkan nilai Q. Dapatlah X sama dengan 18. Yang kedua, nak cari nilai Y. Again, ambil balik dari asal tadi. Masukkan nilai P dan masukkan nilai R. Dapatlah Y. Boleh Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, yang ni. Kita buat sama-sama. Tengok dalam buku teks pun ada. Okey, tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. So, A. Dia nak dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Jadi, cikgu buat siap-siap. Ini bentuk ubahan. Bentuk ubahan. Sini bentuk persamaan. Okey. So, soalan A. Kita tengok satu-satu soalan A. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara sonsang dengan kuasa 2X. So, W alfa punca kuasa 3V. So, kita buat V punca 3 per, secara sonsang tu per kuasa 2X. So, X kuasa 2. Jadi, bila tukar dalam bentuk persamaan, dia akan jadi W sama dengan K punca 3V per X kuasa 2. Okey, soalan B. Soalan B, F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3 dan secara sonsang dengan T. So, kita ambil yang langsung tu mana? Langsung tu G, H kuasa 3. Ini secara sonsang. So, kita tulis F alfa G, H kuasa 3 per punca T. Jadi, formula dia akan jadi dalam bentuk persamaan F sama dengan K, G, H kuasa 3 per punca 2T. Boleh? Dan soalan terakhir adalah soalan C. Cuba buat soalan C dulu. Okey, buat soalan C. Saya bagi seminit je untuk buat soalan C. Okey, dah siap semua.
Okey, so kita ada pecutan bagi sebuah objek A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J dan secara songsang dengan kuasa 2 masa T. So, kita bagi A alpha J per secara songsang dengan kuasa 2 masa. So, T kuasa 2. Okey, daripada sini, kita akan dapat A sama dengan KJ per T square. Okey, siapa yang dapat ni? Tahniah lah. Maksud dia awak dah faham. Ini asas dia dulu kita nak tulis. Okey, A berubah secara langsung dengan jarak dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil. Okey. Soalan nombor 2. Tengok kat sini, masa T yang digunakan, T jam. Masa yang digunakan, T jam. Kita ambil T je. Untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C. So, T dia akan jadi T alpha C. Lepas tu, dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat P. So, maksud dia per P. Okey, ni songsang. Jadi, dia akan jadi T sama dengan KC per P. Okey, sekarang statement dia bagi. Diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam untuk menyusun 1000 buah kerusi. So, 5 orang pekerja itu adalah P. 2 jam itu adalah T. 1000 buah itu adalah C. Okey, ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okey, so T. Jadi sekarang masukkan nilai. T kita ada 2. Sama dengan K. C kita adalah 1000 per P kita adalah 5. Maka kita akan dapat K sama dengan 10 per 1000. Jadi K sama dengan 1 per 100. Maka jawapan kita tulis balik. T sama dengan 1 per 100, maksudnya kita tulis C per 100 P. K kita adalah 1 per 100 kan? Jadi so inilah jawapan akhir dia. Untuk soalan nombor 3. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. So, maklumat yang kita ada M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan songsang dengan P. Jadi, di sini kita terus tulis M alpha N kuasa 2 per P. Maka M sama dengan K N kuasa 2 per P. Okey. Next step, kita cari nilai K macam biasa. Dengan memasukkan nilai M 4.8, N 6 dan P 1.5. So, 4.8 sama dengan K kali dengan 6 kuasa 2 per 1.5. Maka kita akan dapat K sama dengan, cuba kira berapa dapat. Dan dapat 1.5. 1/5. Okey, so kita akan jadi persamaan dia M
sama dengan N kuasa 2 per 5P. Okay, untuk menjawab soalan A, baru kita pergi pada soalan A. Hitung nilai P apabila M dia 0.8, N dia 2.4. So, masukkan M 0.8 sama dengan 2.4 kuasa 2 per 5P. 2.4 kuasa 2 bahagi 5 bahagi 0.8 sama dengan 36 per 25. Jadi P sama dengan 36 per 25. Okey, soalan B. Cari nilai N apabila M sama dengan 19. So, masukkan 19 sama dengan N kuasa 2 per 5 kali 3.8. 19 darab 5 sama dengan darab 3.8. 361 nak cari N, kena tekan punca, dapat 19. So, N sama dengan 19. Okey, dapat. Itu soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Jadual menyebutkan perubahan 3 kuantiti T, E dan F. Diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E. So, kita tulis T alfa songsang is 1 per. So, secara songsang dengan punca kuasa 2E. So, E punca kuasa 2 dan kuasa 3F. F kuasa 3. Nak senang kita buat bracket macam ni lah. Tulis supaya dia terasing. Okay. So, dia akan jadi T sama dengan K per punca E F kuasa 3. Okey. Kemudian, step kedua, cari nilai K ni. Kita nak cari nilai K ni, kena ada 1, 2, 3. Nilai untuk ketiga-tiga pun boleh ubah. Dia rujuk pada jadual. So, kita tengok kat jadual ni, kolom pertama kita dia ada 3, 3. So, masukkan. Kita masukkan. T kita adalah 5. Sama dengan K per E. Punca E. Maksud dia punca 1.44. Okey. Dan F kuasa 3. Jadi, darab dengan 2 kuasa 3. Okey, kira sekarang. 5 darab punca 1.44. Darab dengan 2 kuasa 3. Dapat K sama dengan 48. Maka formula kita, hubungan dalam bentuk persamaan, T sama dengan 48 per punca kuasa 2E dan F kuasa 3. Okay, now nak cari nilai A. So, untuk kita cari nilai A, kita tengok gunakan maklumat yang diberi. Jadi, kita ada T kita adalah A. So, masukkan. Ni soalan pertama. T kita adalah A
So, kan cikgu jadikan ini sebagai soalan 1, ini sebagai soalan 2. So, soalan 1 kita, T adalah A sama dengan 48 per punca 36 darab dengan 0.4 kuasa 3. So, A kita dapat kira 48 bahagi punca 36 darab 0.4 kuasa 3. 125. So, sini kita akan dapat 125. Okay, now cari nilai B pula bila T 0.256 dan F sama dengan 5. Jadi, ini soalan untuk nombor 2. So, nombor 2 kita, T kita adalah 0.256 sama dengan 48 per punca B darab dengan 5 kuasa 3. Okay, so di sini kita akan dapat punca B, kita tulis dulu. Punca B sama dengan 0.256 darab dengan 5 kuasa 3. Kita dapat punca B, ada punca 1.5. So, nak hilangkan punca, kena kuasa 2. So, kita akan dapat 2.25. Okay. Okey, ni untuk soalan penyelesaian masalah peringkat terakhir. Bagaimanakah menyelesaikan masalah melibatkan ubahan bergabung. So, ini situasi dia. So, kita bacakan situasi, kita fahamkan. Tekanan P pada roda kereta sorong berubah secara langsung dengan jisim M dan secara songsang dengan luas permukaan roda tanah iaitu L. So, kita tulis P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan L. Ini akan jadi P sama dengan km per L. Okay. Diberi tekanan roda itu adalah 45. So, ini adalah nilai P. Jisim adalah 90. Ini adalah nilai M. Dan luas permukaan ini adalah L. So, masukkan nilai. Sekarang kita masukkan nilai untuk kita dapatkan nilai K dulu. So, kita masukkan. P kita adalah 45,000. Sama dengan M kita adalah M kita adalah 90 per L kita adalah 0.02. Okay, so dapatkan nilai K. 45,000 darab dengan 0.02 bahagi dengan 90. So, kita akan dapat K sama dengan 10. Jadi, kita akan dapat P sama dengan 10 M per L. Baru pergi pada masalah dia. Hitung nilai P apabila M sama dengan 120, L sama dengan 0.5. So, ini kita tengok pada soalan A. Soalan A kita, P sama dengan 10 darab 120 per 0.5. So, automatik kita dapat P 10 darab 120 bahagi 0.5. Dan kita akan dapat 2,400. So, ini adalah tekanan dia lah. Okay, soalan B. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Jadi, kita nampak kat sini, ini hubungan dia. Okay, ini hubungan kita. P sama dengan 10 M per L. Jadi, kita nampak hubungan dia kalau M ni constant,
M ni malar, so P dengan L berkadar sonsang. Jadi kalau kita nak tekanan dia rendah, maka L kita kena besar. Jadi soalan B, kita kena, untuk tekanan rendah, kita kena besarkan L, iaitu luas permukaan sentuhan. So, luas permukaan sentuhan ditambah. Supaya kita nak kurangkan tekanan. Okay, kita tengok macam mana diselesaikan. Ni yang cikgu tunjuklah kaedah dia. Okay. So, mula-mula memahami masalah, merancang strategi, kemudian memahami perubahan formula ubah. So, dia dapatkan nilai K tadi. So, dia dapat P sama dengan 10 ampere L. Di mana kita faham, kita kena faham apabila P, M tu berkadar terus. Maksud dia kalau M besar, P besar. Dengan syarat L tu akan malar. Kalau kita malarkan M, P dengan L berkadar sonsang. Berkadar sonsang maksud dia satu nilai tinggi, satu nilai akan turun. So ini, dia minta kita cari nilai P. Soalan A dah selesai kan, dapat P 2400 tadi kita dapat. Okey, soalan B dia kata apa perlu dilakukan. Okey, jika nilai M ada tetap, jadi P berkurang apabila L bertambah, P bertambah apabila L berkurang. Jadi, di sini kesimpulan dia kita kena tambahkan, nampak, gunakan roda yang lebih lebar kerana tekanan pada roda berkurangan. So, maksudnya kita faham bahawa kita kena besarkan L dia. So, nak besarkan L tu, maksudnya soalan ni minta kita bagi cadangan. So, mungkin cadangan dia gunakan roda yang lebih lebar. Supaya tekanan dia berkurang. Okey, kita tengok satu contoh. Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi empat tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubin yang diperlukan J berubah secara sonsang dengan panjang P dan lebar. Jadi kita tulis sebagai J alfa P L. Okey, jadi formula dia akan jadi J sama dengan KPL. Okay, Encik Kamal memerlukan sebanyak 120 keping jubin. Okay, so J dia 120 sama dengan K. P dia, jika jubin berkurang panjang 0.4, so kita ambil 0.4 dan lebar dia 0.5. Masukkan nilai, so kita dapat K. Okey, kita dapat 600. Okey, jadi di sini persamaan kita akan jadi J sama dengan 600 PL. Okey. Hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang ialah 0.2 dan lebar ialah 0.5. Jadi untuk soalan A kita, J sama dengan 600, masukkan panjang dia 0.2, masukkan lebar dia 0.3. So, dapatkan J. Dapat 36 bilangan jubin dia. Okey, soalan B. Jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? So, sekarang luas jubin bertambah. Maksud dia apa? L dia menjadi makin besar. So, bila L besar, maka apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin? Jadi, kita nampak kat sini, apa hubungan J dan L? Hubungan J dan L. Kita nampak bahawa J dan L tu dia berkadar langsung. Jadi maksud dia bila L bertambah, maka J juga akan
bertambah. Jadi di sini kita tahu dia kata apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan Jubin yang diperlukan. So bilangan Jubin akan bertambah. Okey, sampai situ. So, selesailah soalan penyelesaian masalah kita. Okey, kita dah habis belajar ubahan bergabung. Okey, jadi ni kita punya latihan homework, latih intensif muka surat 32 buku teks seperti yang dalam WhatsApp kelas tu. So nombor 7, 8, 9, 10 dan 11 sahaja. So ni je. Jadi cikgu nak buat seboleh-bolehnya, siapkan dalam buku latihan, sambung yang buku hari tu. Okey, ikut arahan seperti yang nyatakan dalam WhatsApp. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.